Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan tunjukkan satu lagi tutorial. Okey, kita akan buat looping typography. Okey, so inilah contoh dia. Okey. Alright. So, kita akan buat lebih kurang begini. Okey. Jadi, apa yang kita perlukan adalah, pertama sekali adalah untuk kita create satu composition yang barulah. Okey, kita create satu projek yang baru Okey, sorry. Sebab tadi kita buka contoh Jadi kita akan buat satu projek yang baru. Okey, create new composition. Okey. So first kita akan buat text. Okey, kita akan buat text first. Okey. Dan kat sini saya akan pakai dalam 400. Okey. Frame rate per second saya akan pakai 30 frame rate per second. Okey, ketinggian sahaja saya ubah Width masih lagi kekal 1920. Dia punya ketinggian saya letak 400 Okey, jadi kita dah dapat size yang kita nak. Okey, jadi kita akan tambah satu shape layer untuk kita buat kotak. Okey, jadi saya akan buat satu kotak lebih kurang besar. Okey, lebih kurang size lebih kurang macam tu. Okey, dan kita akan tukar color dia kepada warna hitam. Okey, so kita akan tambah text. Okey, so right click, new text. Okey, so kita akan buat looping typo. So warna teks ni kita akan ubah kepada warna putih. Okey. So kita akan ubah kepada warna putih. Okey. Okey. Kat sini saya akan buat looping typo Looping typo. Okey. So saya nak pastikan dia ikut kepada saiz kotak. Okey. Saya nak pastikan dia ikut kepada saiz kotak. Okey, jadi saya akan tambah sedikit tracking di sini. Okey, saya letak dalam 80 ataupun 90. Okey, kita genapkan 100. Okey, supaya dia penuh lah. Okey, dia penuh kat dalam ni. Okey. Dan kotak ni saya rasa saya besarkan sedikit. Saya besarkan sedikit. Okey. Besarkan sedikit. Okey. So lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey, so kita dah dapat satu teks dan juga kotak di belakang. Okey. Jadi teks ni kita akan adjust sikit. Okey. Alright, lebih kurang macam ni. So kita akan buat satu lagi teks di bahagian bawah. Jadi kita akan copy, select both, copy and paste. Okey, jadi kita akan letak satu lagi teks tu dekat bahagian bawah je lah. Okey, so pastikan dia sama. Okey, pastikan dia sama. Dan kita akan ubah color. Okey, kita akan tukar kepada black. Okey, dan kotak kita akan tukar kepada warna white. Okey. Jadi pastikan kedudukan dia betul-betul memenuhi kotak yang kita dah create. Okey, so kita akan dapat macam ni lah. Okey, lebih kurang. Alright, so yang ni saya buat dia full lah. Okey, supaya kita boleh nampak sharpness of text. Okey. Alright. Lebih kurang macam tu lah. Okey, ataupun kalau kita nak kecilkan size, let's say terlalu besar,
kita boleh ubah dekat sini lah. Untuk adjust ketinggian dia. Mungkin dia terlampau besar. Jadi kita boleh, kita boleh tukar sikit saiz dia. Minta maaf 220. Okey. Okey. So ini okey, lebih kurang macam tu lah. Okey. Lebih kurang macam ni. Alright. So kalau kita nak saiz saiz teks tu dia memenuhi ruang, jadi kita boleh tambah dari segi tracking lah. Okey, kita boleh tambah dari segi tracking. Okey. Okey. So dapat lebih kurang macam ni lah. Okey. Alright. So setelah kita dah settle, okey, untuk create text, okey. Jadi saya akan select semua. Okey. Select all layers. Okey, kita akan select all layers. Composition, edit. Okey, kita akan pergi ke layer. Okey, bahagian atas layer, pre-compose. Okey, dan kita akan buat scrolling text. Okey. Alright. So kita akan buat scrolling text. Okey. Jadi untuk scrolling text, alright, kita akan ubah sedikit, okey, size composition. Okey, jadi composition setting kita akan tukar balik height dia kepada 180. Okey, lebih kurang macam inilah kita akan ubah. Okey, kita akan ubah dari segi size monitor ataupun composition setting. Okey, jadi kat sini saya akan buat scale sikit, okey, supaya dia kecil sedikit, okey, di bahagian tengah. Sebab kita nak apply effect sekejap lagi, okey, kita nak apply effect. So text tu dia akan bergerak daripada atas ke bawah, okey. So that's why lah saya nak buat text tu di tengah dan saya kecilkan sedikit, okey, supaya kita boleh buat dia effects yang kita nak apply text tu repeatedly dekat bahagian tengah. Okey, contohnya macam ni. Okey, contoh macam ni. Ataupun kita besarkan sikit dalam 50. Kita tengok macam mana pergi dia. Okey, so untuk scrolling text, okey, saya akan apply effect, stylize, okey, dan motion tiles. Okey, dan kita tengok dekat effect control so kita akan nampak, okey, effect motion tile dia dah apply dekat composition setting scrolling text. Okey. Jadi kita akan buat adjustment dekat sinilah. Contoh di sini saya akan pakai 1200. Okay, so dia repeatedly on the width. Okay, and then kat sini saya akan pakai dalam 2400. Okay, so dia akan repeated atas dan bawah. Okay, so dia akan repeat atas dan bawah. Okay, so seterusnya kita akan apply pergerakan daripada atas ke bawah. Okay, daripada atas ke bawah. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, caranya adalah kita akan apply dekat position. Okay, jadi kita kena create keyframe lah supaya kita boleh nampak pergerakan permulaan dan pergerakan yang terakhir. Okay, jadi untuk position on 0 second, okay, kita akan buat dia bergerak daripada atas dulu. Okay, so kita tarik ke atas. Okay, dan dia ke second yang kelima, kita turunkan ke bawah. Okay, so kalau kita tengok di sini,
Okey, teks dia bergerak daripada atas ke bawah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, so kita dah apply effect. Okey, dia bergerak daripada atas ke bawah. Okey, so kita akan buat satu lagi composition. Okey, jadi tadi kita dah apply animation. Okey, kita dah apply animation dekat position. Alright, so kita akan apply satu lagi composition. Okey, untuk kita apply effect CC cylinder. Jadi daripada sini kita akan create layer. Okey, pre-compose. Okey, dan kita akan pastikan kesemua attribute, okay, dia akan move ke new composition. Jadi kita kena klik dekat pre-compose panel tu, dia ada dua, leave all attributes in text ataupun move all attributes. So kita akan ambil move all attributes into the new composition. Okay, yang lain kita tak kacau, kita just klik dekat move all attributes into new composition. So klik OK. Alright, so kita dapat satu lagi composition di sini. Okay, a new composition, scrollcom.1. Okay, scrollcom.1 ni. Okay, this one. Okay, jadi dekat sini kita akan apply. Okay, kita akan apply effect. Kita akan ambil perspektif. Okay, effect perspektif CC cylinder. Okay, jadi kalau kita tengok di sini, okay, ini adalah effect yang kita apply. Okay, tapi kita akan buat sedikit adjustment. Okay, untuk position kita akan ubah di position Z. Okay, kita ambil negatif 1700. Okay, dan rotation kita ambil di rotation X. Okay, kita ubah kepada 90 degree. Okay, so kita dah dapat seperti mana yang kita nak. Dan untuk radius ni kita boleh buat adjustment juga. Okay, so kita nak nampak dari segi perspektif lah. Okay, dekat ataupun jauh. So katakan kita nak dia lebih kurang macam tu. Okay, ataupun kita buat macam tu sikit. Okay, okay, lebih kurang macam ni. Dan kita juga boleh buat adjustment dekat light. Okay, contoh kita nak kurangkan sedikit intensity. Okay, dan kita nak ubah, nak adjust dekat shading pun boleh. Contohnya kita nak naikkan sedikit lighting, shading ambience. Okay, pun boleh juga. Okay, so terpulang kepada masing-masing lah buat adjustment macam mana. Contoh saya nak gunakan yang macam ni. Okay, jadi seterusnya apa yang kita nak buat. Okay, sekarang kita nampak tu. Okay, dia bergerak macam tu. Okay, tadi kita dah effect daripada atas ke bawah kan. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok ataupun kita nak apply supaya teks yang kita apply CC cylinder ni dia akan rotate, dia akan berputar. Okay, kita nampak dia berpusing ataupun berputar. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita akan apply, okay, di bahagian rotation Y ni. Okay, kita akan buat keyframe lah. Kita akan buat keyframe. Jadi untuk rotation Y start daripada 0 second. Okay, saya akan letak satu keyframe di sini. And then pada frame yang pada 5 second, okay, saya akan buat dalam 330. Okay, kita tengok macam mana. Okay, jadi so kita nampak teks tu dia berpusing. Okay, teks tu dia pusing, looping. Okay, cuma kekurangan di sini adalah belakang ni dia nampak
berlubang. Jadi apa yang kita kena buat adalah untuk tambah background lah. Jadi dekat bahagian layer ni saya akan insert new solid. Okay. So kita akan letak nama background. Okay. Color black. Okay. Jadi kita tengok balik. Okay. Kedudukan background ni kita akan alih ke bawah lah. Sebab dia background kan. Jadi kena alih ke bawah. Okay. Jadi inilah hasil dia. Okay. Dia looping. Alright. Okay. So kita akan tengok pula satu lagi contoh yang saya akan tunjukkan. Lebih kurang. Cuma kita akan buat adjustment sedikit lah dekat position dan juga rotation. Okay. Okay, so kita akan buat tutorial yang seterusnya. Okay, seamless loop. Okay, contohnya seperti dalam dalam sampel. Okay, so dia melibatkan CC cylinder juga. Okay, efek CC cylinder, tapi ada sedikit kelainan daripada previous tutorial. Okay, jadi first thing first adalah untuk kita create satu projek yang baru. So, control alternate N. Okay, yang tadi saya akan save lah. Saya akan save. Okay, so kita akan create satu composition. Setelah kita dah create satu projek baru, so kita akan create satu composition. Okay, so kat sini saya akan letak text. Okay, frame rate per second saya akan pakai 30. Okay, height saya akan pakai 200. Okay, width saya akan pakai 1500. Okay, so kita akan buat teks di sini. Okay, kita akan buat teks di sini. Jadi saya dah ukur siap-siap dah. Saya tak setting. Saya terus ukur mengikut saiz yang saya kehendaki. Okay, seterusnya saya akan masukkan teks. Okay, kita boleh guna kat atas ataupun kita boleh right click dekat layer, new text. Okay, so saya masukkan kerajaan perpaduan. Since kita baru ada satu kerajaan yang baru, so saya gunakan perkataan kerajaan perpaduan. Okay. Alright, so kita dah ada dah satu satu teks kerajaan perpaduan. Okay. Jadi dari segi saiz tu dah ngam-ngam soil lah, cantik. Kita tak nak ada banyak sangat space dekat tepi ni sebab kita akan buat seamless text. Okay, jadi kita tak nak ada sebarang space lah between text-text yang lain. Okay, so just nice. Okay, seterusnya apa yang kita nak buat adalah untuk kita nak create satu composition baru. Okay, sebab kita nak apply effect. Okay, jadi layer, pre-compose. Okay, kat sini saya akan buat placeholder. Okay, placeholder. Okay, so untuk placeholder ni kita akan apply effect. Okay, jadi effect. Alright, di sini saya akan apply stylize motion tile. Okay, tapi sebelum tu, okay, kita akan kita akan setkan dekat composition text. Composition setting kita akan buat size 1920 kali 1920. Okay, sebab di sini kita akan apply seamless text menggunakan efek stylize motion tiles. Okay, jadi kita nak dia seamless, dia repeatedly using the same text. Okay, jadi di sini saya akan apply size, width dan height yang sama 1920 pixels. Okay, jadi untuk placeholder yang pertama, this placeholder kita akan masukkan
effect yang tadi. Okay. Tadi kita dah masukkan, okay, motion tiles. Jadi saya akan buat perubahan di sini ya. Okay. Saya akan buat perubahan di sini. Okay. Dan juga di sini. Jadi kat sini saya akan buat 1800. Okay. Dan di sini saya buat sama juga 1800. Okay. So kalau sebelum ni saya ajar buat pergerakan menggunakan position. Okay, sebenarnya kita boleh juga gunakan di bahagian tile center. Okay, jadi saya akan create keyframe pada 0 second ni. Jadi saya akan buat dia negatif 1200. Okay, dan pada second yang ke-5 saya akan buat dia 1000. Okay, jadi pergerakan dia akan jadi, okay, jap. Kita lupa nak letak keyframe jadi 0 second kita akan apply stopwatch untuk apply keyframe di sini. Jadi di sini saya akan letak 1200 negatif 1200. Alright, pada saat yang ke-5 saya akan apply 1000. Okay, jadi dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, so dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okay, seterusnya kita akan buat tag satu lagi, tapi dia bergerak daripada kanan ke kiri. Okay, dia berbeza daripada yang ini. Okay, dia bergerak kiri ke kanan. Jadi kita akan duplicate this composition. Okay, so kita akan ke bahagian edit, duplicate. Okay, ataupun kita boleh tekan shortcut key Ctrl D. Okay, so untuk teks yang ni saya akan adjust dia sikit macam ni. Okay, so saya tarik sikit ke bawah macam tu. Alright, untuk duplicate, okay, kita akan apply pergerakan yang berlainan lah. Jadi untuk ini saya buang dulu. Okay, keyframe, tekan balik. Okay, dan kita akan mula daripada 1000. Okay, dan untuk second yang ke-5, okay, saya akan buat dia 1200 negatif 1200. Jadi kalau kita tengok di sini, okay, pergerakan dia bertentangan lah antara placeholder yang pertama dan placeholder yang kedua. Okay, placeholder yang pertama dengan placeholder yang kedua. Jadi kat sini untuk membezakan antara placeholder text yang pertama dan placeholder text yang kedua. So untuk placeholder yang atas ni, okay, saya nak tukar color text. So macam mana? Kita akan ke effect, okay, dan kita akan apply effect generate and fill. Okay, kita akan apply effect generate and fill. Okay, so saya akan ubah color dia kepada warna purple. Okay, tapi saya nak warna purple yang cerah sikit. Okay, alright, so kita dapat satu, kita tukarlah sikit, tadi kita buat warna purple kan. So yang ni kita buat warna merah lah, sebab kerajaan perpaduan dia warna merah. Okay, so kita buat perbezaan lah. Teks yang pertama warna putih dan placeholder teks yang kedua kita buat warna merah. Okay, dan seterusnya kita akan buat satu lagi composition sebab kita nak apply effect sisi silinder. Jadi select both, okay, dan kita akan ke bahagian layer, pre-compose ataupun shortcut key Ctrl Shift C. Okay, so yang kat sini saya akan berikan nama dia seamless text, okay, ataupun seamless typo. Ready. Okay. Okay, untuk seamless typo, okay, kita akan apply effect sisi silinder, so perspektif sisi silinder. Okay, so kat sini kalau kita nampak, okay, dia dah apply cumanya, okay, kita akan ubah dekat render. Okay, kita akan pilih outside instead of full. So kita akan guna outside. Dan saya akan tarik sedikit ke bahagian tepi. Okay, lebih kurang macam tu. Alright. Dan kita akan
duplicate sebanyak 4 kali supaya kita dapat efek yang macam kita tunjukkan sebelum ni. Jadi yang ni saya akan duplicate. Okey, saya akan duplicate. So yang atas ni saya akan ubah, saya akan pakai inside. Jadi yang ni saya akan adjust dia, kedudukan dia macam ni lah. Okey, dia betul-betul okey macam tu lah, lebih kurang kedudukan dia. Okey, okey, lebih kurang macam tu. And then sama juga kita akan duplicate kembali. Okey, yang pertama, okey, kita akan duplicate. So edit, duplicate. Okey, so yang ni kita akan tarik ke bahagian atas dan kita repeat balik, letak dekat ujung ni. Okey, pastikan dia sesuai dengan yang pertama tadi tu lah. Okey, supaya dia nampak macam kena. Okey, so last kali kita akan repeat yang kedua ni. Okey, yang kita apply inside. Jadi kita akan edit. Okey, kita akan klik pada edit and then pilih duplicate ataupun control D. Okey, so yang ni saya tarik ke atas dan kita repeat ke sini. Okey, lebih kurang macam tu lah. Okey, tapi mungkin saya akan select semua ni dan saya adjust sikit. Macam tu. Okey. Okey, so dia lebih kurang macam ni ataupun supaya dia nampak full. Jadi kita resize sikit. Okey, so kita akan pakai radius. Kita besarkan sikit. Sorry. Kita tak pakai yang tu Kita akan resize. Normally macam ni lah. Kita besarkan sikit. Okey. Jadi kalau kita tak nak resize pun tak apa. Kita kena buat adjustment sikit lah untuk teks ni Okey. Tapi kalau tak nak resize pun tak apa. Just bagi kedudukan dia cantik lah macam ni. So seolah-olah macam dia repeatedly move from this curve to this curve and then this curve to this curve. Okay, so kalau tak nak resize tak apa, tapi you have to setting kedudukan dia lah supaya dia tak overlapping Jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, kita back balik. Alright, so nampak nice kan? Okay, tapi saya nak adjust sikit untuk yang pertama ni. Lighting dia saya nak bagi dia nampak lebih terang. Okay, ambient dia saya naikkan sikit. Okay, untuk yang kedua ni saya akan apply shading dia lebih gelap. Okay, so saya gelapkan sikit sebab dia bahagian belakang. Jadi kita gelapkan. Okay, untuk yang ini pula sama juga saya akan terangkan. Untuk yang ketiga ni. So shading ambient saya naikkan 95. Saya terangkan. Okay, and then untuk yang keempat ni sama juga macam yang ni. Kita akan apply gelap Jadi shading dia saya apply dia 20 je. Okay, so dia nampak lebih gelap. So kita nampak mana satu yang depan, mana satu yang belakang. Okay. Sekejap, saya rasa yang ni terlalu cerah So saya buat dia 80. Sama juga yang ketiga ni 80. Okay, and then lighting intensity untuk yang ketiga ni saya buat intensity dia dalam 50. Okay, sama juga yang pertama ni intensity dia saya buat 50 untuk light intensity. Okay, so lebih kurang macam tu. Alright, so kita dapatlah lebih kurang macam seamless text. Okay, kita nampak seperti teks yang bergerak secara seamless. Okay, kita
kita back balik ke 0. Okay. Alright, so dia nampak cantik lah bila overlap. Sekejap. Saya nak adjust sikit. Ini sama juga. Okay. Alright, so dia nampak seamless. Text tu nampak seamless. Okay. So seolah-olah dia macam bergerak mengikut curve tadi. Text tu dia bergerak daripada curve yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, saya harap supaya semua pelajar dapat mengikuti sesi tutorial daripada awal tadi. Okey, first kita nak create satu looping text, okey, dan yang ni kita nak buat satu seamless text ataupun seamless typo. Okey, diharapkan pelajar-pelajar boleh gunakan teknik yang saya ajar ni, okey, dalam menyiapkan tugasan untuk assignment yang kedua, which is the kinetic typography. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum.